Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kami daripada kumpulan yang pertama terdiri daripada Abdul Hakim, Muhammad Syahmi Hafizi, Syed Ahmad Tarmizi dan saya sendiri Muhammad Amin Imran. InsyaAllah kali ini kami akan membentangkan tentang perancangan jahat Yahudi terhadap Islam. Apa itu Yahudi? Para sarjana agama mendedahkan bahawa kisah agama Yahudi bermula dari peristiwa penghijrahan Nabi Ibrahim AS dari kota Ur di Chaldea, iaitu kota Babylon, ke kawasan Canaan, iaitu sekarang dipanggil Palestin, sekitar tahun 2000 sebelum Masihi. Ini adalah permulaan sejarah agama Yahudi. Pada masa itu, kerajaan Babylon dipimpin oleh Hammurabi dan pada masa yang sama, kerajaan Mesir memperluas wilayahnya. Agama Yahudi adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS bahawa hanya ada satu Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi keturunan pula, agama ini juga diajarkan oleh keturunan Nabi Ibrahim AS, iaitu Nabi Musa bin Imran AS, yang keturunannya ialah Musa bin Imran bin Qahat bin Lewi ataupun Levi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Mengetahui sejarah agama Yahudi harus bermula dari Nabi Ibrahim AS, bukan secara langsung dari Nabi Yaqub AS. Antara ketiga-tiga agama samawi, iaitu Yahudi, Kristian dan Islam, Yahudi merupakan agama yang terawal. Yahudi boleh dikatakan antara agama tertua di dunia selepas Hindu. Bermula dari Nabi Ibrahim AS sehinggalah agama tersebut dilengkapkan oleh Nabi Musa AS dan Nabi Daud AS. Sehingga kini, dalam tempoh 4000 tahun, agama Yahudi telah berkembang dan dipraktikkan di seluruh dunia dengan cara konservatif, iaitu berpegang dengan Judaisme secara tradisional dan liberal. Seterusnya, sejarah antara kaum Arab dan Yahudi. Pada asalnya, kaum Yahudi ini mereka menetap di Yaman. Namun mereka ditindas dan diusir dari kota Yaman dan mereka menjadi pelarian. Sebahagian dari mereka melarikan diri ke Hijaz. Mereka ditindas dan diusir kerana mereka dijajah oleh General Rom. Di Madinah, mereka menguasai ekonomi dan pertanian. Kaum Yahudi menjadi cabaran bagi kaum Quraisy Mekah dan kaum Aus dan Khazraj di Madinah kerana kaum Yahudi menguasai aktiviti pasar dan perdagangan di Madinah. Oleh sebab itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor timbulnya permusuhan antara kaum Arab dan Yahudi, kerana kekayaan kaum Yahudi menimbulkan rasa iri hati dalam kalangan orang Arab. Nabi Muhammad SAW juga merancang untuk membina pasarnya sendiri setelah ketibaannya di Madinah, tetapi kaum Yahudi terutama Bani Qainuqa tidak setuju dan disokong pula oleh sekutu mereka. Maka Nabi Muhammad SAW membatalkan niatnya. Pada bahagian seterusnya, saya akan membentangkan tentang perancangan jahat Yahudi dalam lipatan sejarah terhadap umat Islam. Yahudi telah menjadi sebuah simbol kebencian bagi kebanyakan Muslim. Sudah sangat sering orang-orang Islam mengungkapkan kata Yahudi untuk melemparkan suatu kutukan atau penghinaan terhadap seseorang atau suatu kelompok. Yahudi bererti jahat, licik, menjijikkan dan bahkan dianggap sebagai sebuah istilah yang padanya melekat segala keburukan dan kejahatan. Namun, adakah kita mengetahui mengapa perkara ini terjadi? Dalam lipatan sejarah, kita boleh merumuskan beberapa faktor dan peristiwa yang membawa kepada perkara ini terjadi. Oleh itu, di dalam video ini saya akan membentangkan dua perkara berkaitan perancangan tersebut. Pada zaman Rasulullah SAW, timbulnya sikap antipati orang-orang Yahudi terhadap umat Islam terutama pada zaman Rasulullah SAW disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik dibandingkan dengan faktor agama. Hal ini terbukti bahawa pada awal kedatangan Islam di Madinah, mereka tidak memperlihatkan permusuhan terhadap umat Islam. Mereka mengadakan pertemuan yang baik antara keduanya, iaitu Yahudi dan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada mereka.
Dalam satu riwayat disebutkan bahawa pernah terjadi perselisihan antara dua kelompok kaum Yahudi tentang besarnya diat yang berlaku di antara mereka. Masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dan dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan dengan besarnya diat itu sama antara dua kelompok tersebut. Perjanjian yang telah disepakati iaitu Piagam Madinah pada akhirnya dicabuli oleh bangsa Yahudi sendiri kerana mereka memandang bangsa Yahudi itu sebagai putera dan kekasih Allah, dan kenabian itu hanyalah hak bagi orang Yahudi. Pada awalnya mereka memilih jalan dengan berdebat. Dalam perdebatan itu mereka dapat menyelusupkan rasa sangsi dan ragu ke dalam dada kaum muslimin sehingga kaum muslimin meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tipu musyiat itu tidak terhasil kerana tujuan mereka bukan mencari kebenaran tetapi semata-mata ingin menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berhenti sampai di situ. Orang Yahudi kemudian menempuh jalan yang tidak sah iaitu jalan kekerasan. Mereka melakukan onar, hasutan-hasutan serta provokasi di kalangan penduduk Madinah yang mula-mula merosakkan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Yahudi Bani Qainuqa. Akhirnya dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hukuman dengan mengusir mereka dari kota Madinah. Seterusnya, Yahudi Bani Nadir pernah melakukan satu pengkhianatan yang keji dan perancangan yang amat jahat terhadap agama Islam. Mereka mencuba melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda dengan beberapa sahabat berkunjung ke perkampungan mereka kerana suatu keperluan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukuman yang sama dengan saudara mereka iaitu mengusir mereka dari kota Madinah. Di antara orang Yahudi Bani Nadir tadi, ada yang diusir itu menetap di Khaybar. Kekayaan mereka membolehkan mereka kemudian mendapatkan kedudukan sebagai ketua-ketua dan pembesar-pembesar di Khaybar. Orang-orang Yahudi Bani Nadir ini sama sekali tidak merasakan belas kasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan mereka melanjutkan permusuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghasut kabilah-kabilah Arab yang besar untuk bersama-sama menghancurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta umatnya di Madinah. Hasutan mereka berhasil, maka tahun 5 Hijrah terjadilah perangan. Mereka mengepung kota Madinah. Dalam sejarah dikenali sebagai Perang Al-Ahzab iaitu persekutuan golongan-golongan. Seterusnya, pembentukan negara Israel. Kekuatan luar biasa yang menjadi pendorong kemunculan negara Israel di kawasan Palestin adalah ideologi Zionism. Ideologi Zionism secara singkat dapat didefinisikan sebagai kepercayaan tentang kembalinya orang-orang dan bangsa Yahudi dari penyebaran mereka selama berabad-abad sehingga dapat menyelamatkan mereka dari kekuatan orang-orang non-Yahudi, bahaya asimilasi dengan orang-orang Gentiles, ancaman anti-Semitism iaitu anti-Yahudi dan dari masyarakat lain. Pencarian sebuah wilayah negara bangsa Yahudi yang biasa mereka sebut sebagai Promised Land atau tanah air yang dijanjikan merupakan program asas Zionism sejak ideologi ini pertama kali dirumuskan. Penciptaan majoriti bangsa Yahudi di Palestin telah menjadi program gerakan Zionism antarabangsa sejak akhir abad ke-19. Awalnya, Herzl belum menegaskan di mana letak tanah air bangsa Yahudi akan dibangun. Mula-mula disebut Argentina atau Palestin, tetapi dalam Kongres kaum Zionis pertama di Basel, Swiss tahun 1897, mereka menetapkan Palestin sebagai pilihannya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya adalah perancangan jahat Yahudi pada masa kini. Perancangan jahat daripada Yahudi ini bukanlah sekadar sejarah masa silam semata-mata. Bahkan perancangan ini juga meliputi pelbagai aspek dan masa sehingga kepada masa kini. Perancangan yang menggariskan arahan serta strategi untuk dilaksanakan juga dihimpunkan dalam sebuah dokumen yang dikenali dengan nama The Protocol of the Learned Elders Zion yang mengandungi 24 perkara asas merangkumi perancangan berkaitan penguasaan politik, ekonomi, kaedah memanipulasi pemikiran dan minda serta strategi untuk merosakkan akhlak para pemuda. Perancangan yang pertama adalah pencaturan politik dunia. Antara kaedah yang mereka gunakan adalah penyebaran idea politik dalam mana-mana negara yang bertentangan antara satu sama lain, yang mana pada akhirnya akan wujudlah pertelingkahan antara penyokong-penyokong parti politik tersebut. Yang kedua, membesar-besarkan kelemahan sesebuah negara dan keburukan pemimpinnya. Keadaan ini akan menimbulkan rasa sangsi rakyat terhadap kebolehan pemimpin dan kejujuran mereka dalam pentadbiran. Kaedah yang ketiga adalah
penyebaran ideologi-ideologi kemodenan yang meracuni pemikiran masyarakat dengan cara yang halus tanpa disedari oleh mereka. Antara contoh penyelundupan ejen-ejen Yahudi ke dalam sektor politik negara adalah pada tahun 1916, seorang Yahudi yang bernama Bernard Baruch telah dilantik sebagai penasihat kepada Presiden Amerika. Antara peranan penting yang dimainkannya adalah memberi nasihat kepada Presiden tersebut ketika tercetusnya Perang Dunia Pertama. Perancangan yang kedua adalah menguasai ekonomi dan institusi keuangan. Yahudi. Golongan Yahudi dengan bantuan ahli ekonominya akan menawarkan pelbagai cara, kaedah dan teori ekonomi berdasarkan situasi masyarakat yang ingin dikuasai. Seperti contohnya penerapan sistem kapitalisme, sosialisme yang pada hakikatnya merupakan sistem yang bercanggahan dengan fitrah dan jiwa manusia. Banyak industri-industri besar yang mereka telah kuasai, antaranya adalah contohnya the motion picture, industri perniagaan gula, industri tembakau, industri pembungkusan daging dan lain-lain lagi. Bahkan dalam tempoh kurang 100 tahun, golongan Yahudi kini telah menguasai institusi keuangan antarabangsa, The International Monetary Fund dan Bank Dunia. Kedua-dua buah institusi ini dilihat berperanan besar dalam memberikan dana kepada negara-negara yang menghadapi masalah keuangan, khususnya ketika berlakunya peperangan. Perancangan yang ketiga adalah memecahkan kesatuan umat Islam. Antara cara yang digunakan adalah penyebaran ideologi dan fahaman-fahaman sesat yang bertentangan dengan fitrah manusia dan agama. Sebagai contoh, fahaman ateisme. Fahaman ateisme adalah direka oleh Emile Durkheim dengan kenyataannya bahawa agama-agama tidak ada kaitan dengan Tuhan dan ianya adalah ciptaan manusia semata-mata. Ianya juga berkait rapat dengan fahaman sekularisme. Karl Marx, pengasas komunis yang berketurunan Yahudi, fahaman komunisme ini telah mencetuskan pertelingkahan dan hasad dengki yang tiada kesudahannya, bahkan mengakibatkan berlakunya pertumpahan darah di sesebuah negara. Ideologi seperti ini telah mempengaruhi sebahagian pemikir-pemikir Islam seperti Mahmud Azmi, Taha Hussein dan Salamah Musa. Ianya menyebabkan kesan yang besar kepada umat Islam kerana bukan sahaja memecah belahkan, bahkan menimbulkan keraguan umat Islam terhadap ketulinan dan kesucian Al-Quran sebagai sumber panduan hidup. Perancangan yang keempat adalah penguasaan sebahagian besar tanah Palestin. Penindasan yang dilakukan oleh golongan Zionis ini tidak mengira mangsa sama ada ianya terdiri daripada golongan wanita ataupun kanak-kanak. Sepanjang lebih daripada 20 tahun penindasan, kanak-kanak Palestin yang sepatutnya dilindungi telah berhadapan dengan 7 serangan agresif di semenanjung Gaza. Tempat pemeriksaan, serbuan ketenteraan, bahkan mereka diusir dari tanah dan rumah yang mereka duduki. Mereka menggunakan kekejaman yang sememangnya salah di sisi undang-undang untuk merampas sedikit demi sedikit tanah dan penempatan rakyat Palestin untuk diduduki oleh bangsa mereka. Menteri Perumahan dan Pembangunan Israel, Uri Ariel, terang-terangan mengisytiharkan bahawa rancangan Yahudi untuk memusnahkan Masjidil Aqsa bagi mendirikan kuil ketiga Yahudi, iaitu Haikal Sulaiman. Yang kelima adalah penguasaan media massa. Media-media yang menjadi sasaran Yahudi adalah media yang terdapat di negara-negara yang maju, kerana penyebaran berita ke seluruh dunia adalah bersumberkan kepada media-media ini. Ini bererti mereka mampu menentukan apa bentuk cerita yang ingin disampaikan kepada masyarakat dunia. Berkenaan isu Palestin, hampir keseluruhan media antarabangsa dilihat sangat jelas mengemukakan analisis yang seolah-olah menyokong kepada rejim Zionism. Sebuah buku yang berjudul Who Rules America telah menyenaraikan beberapa akhbar, majalah, artikel dan lain-lain media yang cenderung ke arah mendukung perjuangan Yahudi. Seperti contoh New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post dan lain-lain lagi. Bahkan paparan background Facebook yang bertemakan perayaan Hanukkah adalah petunjuk jelas bahawa mereka cuba mewajarkan perjuangan Zionism dalam minda para sedar masyarakat dunia. Jadi sebagai penutup pada kertas kerja ini, Islam tidak menentang Yahudi atas dasar bangsa semata-mata. Apa yang ditentang adalah fahaman dan gerakan Zionism yang sentiasa buruk, yang sentiasa mempunyai perancangan yang tersendiri dalam melaksanakan agenda-agenda buruknya.
Perancangan yang dilakukan adalah sentiasa bervariasi dari seumum-umum tindakan hinggalah kepada hasutan minda melalui suntikan-suntikan ideologi mereka. Bahkan Allah SWT telah berulang kali menyebut akan sifat mazmumah mereka di dalam Al-Quran. Justru, sebagai umat Islam, kita haruslah sentiasa berhati-hati terhadap tipu daya mereka ini dan sentiasalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.